بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fadilatul Murusi, Tuan Imam, seluruh kuasa masjid, muslim dan muslimat yang mati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini, malam sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini dalam sebuah taman di antara taman-taman syurga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ketentuan untuk kita pada malam ini. Alhamdulillah. Pada malam ini saya ingin mengajak tuan-tuan muslim dan muslimat untuk mengenungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sebut dalam hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang cerdik itu ialah orang yang selalu muhasabahkan dirinya dan beramal untuk masa selepas matinya. Wal ajizu, sementara orang yang pendek pikiran itu ialah man asba'a nafsahu hawaha, ialah orang yang menurut hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia bercita-cita untuk menjadi hamba Allah yang diridai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Nabi sebut orang yang cerdik itu ialah orang yang selalu memuhasabahkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal pula untuk masa selepas matinya. Wal ajizu man asma'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Sementara orang yang pendek fikiran itu ialah orang yang mengikut hawa nafsu, sedangkan dia bercita untuk menjadi hamba Allah yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita baca ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi satu definisi orang cerdik dan orang yang dangkal fikirannya. Orang cerdik dan orang yang cetek fikirannya. Orang cerdik ialah orang yang selalu muhasabah diri dan beramal untuk masa selepas daripada mati. Dalam satu ungkapan masyhur yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisabkanlah diri kamu sebelum kamu dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan atau Allah sekalian, orang yang cerdik ialah orang yang selalu muhasabah diri. Pasal apa orang cerdik itu ialah orang yang selalu muhasabah diri? Sebabnya kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita muhasabah diri kita, kita jumpa kekurangan kita, maka kita akan menyempurnakan kekurangan yang ada pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, tak kira lah berapa umur kita pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umur ialah merupakan modal kita untuk menempah sebanyak-banyaknya amal yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak beramal amal yang soleh ni tuan-tuan, dia kena ada panduan. Kalau semata-mata nak beramal amal yang soleh tanpa panduan, kita tidak akan terpandu. Apa yang memandu kita untuk kita beramal amal yang soleh? Yang boleh memandu kita beramal dengan amal yang soleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah kita hadir di majlis-majlis untuk mempertingkatkan motivasi, semangat untuk beramal amal yang soleh. Di mana tempat kita nak mendapat motivasi, semangat nak beramal amal yang soleh? Sudah pasti di majlis-majlis ilmu. Kita kena mengaji. Pasal apa di majlis-majlis ilmu kita akan mendapat suntikan semangat, motivasi untuk beramal amal soleh? Sebab di majlis ilmu kita mendapat tazkirah. Fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah sebut berikan peringatan. Kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Hadir majlis ilmu sekali tak jadi lagi. Dia kena mai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 50 kali, 100 kali, 1000 kali. Tuan-tuan, barulah terbentuk dalam diri kita, kita ni nak berjalan ke arah mana. Kita ni nak jalan, nak pergi ke mana. Dia akan terbentuk dengan kita duk main tu. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka terbentuklah dalam diri kita satu pegangan dalam hidup. Aku nak jadi orang baik. Aku nak jadi orang yang baik. Aku nak jadi orang yang soleh. Tapi tuan-tuan, kalau seseorang itu Allah tak mau dia jadi orang baik,
dia tak akan terbuka hati nak main mengaji. Tak akan terbuka di hati perut dia nak hadir dengan kuliah orang mengajar. Sebab Nabi sebut, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang Allah menghendaki dia mendapat kebaikan, Allah bagi dia faqih dalam perkara agama. Siapa yang Allah nak dia mendapat kebaikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah bagi dia reti perkara agama. Faqih ni reti. Reti perkara agama. Dia bukan siapa pun tak terlambat lagi. Dalam beberapa hari lepas, ada satu orang telefon saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni blur," kata dia. "Saya tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu nak buat apa." Dia pun cerita masalah dia. "Saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak jadi orang baik. Lepas tu saya nak buat macam mana, Ustaz?" Banyaklah orang tanya soalan tu kat saya. Saya kata macam ni, sembahyang hajat, minta tolong Tuhan. Minta Allah pandu, minta Allah bagi taufik dan hidayah. Dia kata, "Ustaz, masalahnya saya tak kerti sembahyang." Saya kata, saya tak sangka dia akan bagi jawapan macam tu. "Ustaz, saya tak kerti sembahyang." Ya Allah, saya nak abang mana lagi? Saya kata, "Bolehlah jumpa menantu saya di Kuala Lumpur. Dia hafiz Quran. Jumpa dia." Saya kata, "Saya nak bagi tempat kongsi." Dia kata, "Ustaz, saya nak pergi macam mana? Saya tak ada duit." Saya kata, "Motor ada tak?" "Ada, Ustaz, tapi tak ada rotek." Kau tengok lah. Saya nak kata, "Kau mana juga?" Soalan saya kata, "Kerja apa?" Dia kata, "Saya kerja macam buang sampah di Malik." Apa dia panggil? Hak buang sampah tu, kalori sampah tu tak? Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, saya pun tak tahu nak. Dia duk cerita macam ni masalah. Dia kata, yang dia boleh berasa nak berubah ni tuan-tuan, sebab dia dengar satu video pendek saya. Hak orang duk kat tu kan, dia ambil satu video tu, berantu dalam diri dia. Duk main dalam diri dia, nak dibaik. Allahu Akbar. Cuma dia tak tahu nak pergi aku tak tahu. Tuan-tuan, cerita dia tak pernah main masjid, dia tak pernah mengaji, dia tak tahu tempat nak dibaik macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cuma dia kata, "Lah ni, saya duk belajar sembahyang." Saya suruh sembahyang hajat, dia tak kerti lah. Sebab dia tak tahu nak sembahyang hajat macam mana. Dia tak pernah main mengaji, tak ada pernah ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. "Cuma lah ni, saya duk belajar sembahyang," dia kata. "Kat siapa saya duk belajar sembahyang tu?" Dia kata, "Dekat kawan, tapi kawan tu sibuk." Tuan-tuan bayang tengok. Dia nak belajar sembahyang, tapi kawan yang nak ajak sembahyang tu sibuk, tak ada masa. Yang dia nak sembahyang ni, dia tak tahu nak sembahyang macam mana ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma dia kata, dia ada anak seorang. Dia ikut anak dia sembahyang. Anak berapa? Umur berapa? 10 tahun. Maknanya soalan Sayyidina Muhammad, bila anak dia sembahyang, dia cuba ikut. Tu imam dia umur 10 tahun. Ayah tu umur 40 tahun lebih, dia ikut anak 10 tahun sebab ayah nak berubah, nak lebih baik. Saya tanya soalan Sayyidina Muhammad, isteri sembahyang, isteri pun tak sembahyang, Ustaz. Lepas tu, isteri dia pun nak jadi baik dah. Allahu Akbar. Maka subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, lepas saya jawab, saya bagi komen dalam satu kuliah saya tentang orang ni, soalan Sayyidina Muhammad. Ada orang lain komen pula.
Dia kata, Ustaz, dulu saya macam dia. Dulu saya macam dia. Tapi sekarang saya dah jumpa jalan kepada Allah. Tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad ni dia panggil taufik dan hidayah. Saya rasa orang ini dia masih belum terlambat sebab dia masih ada umur. Tapi dia kena cepat. Takut tak dah. Ada satu orang makcik tu, soalan Sayyidina Muhammad. Ada satu orang makcik tu duduk jauh di Terengganu. Duduk dengar kuliah-kuliah yang saya duduk bagi tu. Dia kata, Ustaz, makcik nak jumpa Ustaz. Ni Ustaz ada masa bila hari apa nak ambil rumah Ustaz ni. Di Terengganu nak ambil umur 71 tahun. Soalan Sayyidina Muhammad. Makcik nak pi tak ada cara. Ni makcik duk cari orang bawa makcik pi di Kuala Nerang. Jauh. Makcik nak pi rumah Ustaz. Sebabnya dia kata makcik hari tu teringin nak jumpa Tok Roni Aziz. Bukan jauh mana pun rumah makcik dengan rumah dia. 50 km saja. Tapi makcik dia kata nak pi tak ada orang bawa, nak pi tak ada orang bawa. Tiba-tiba Tok Roni Aziz meninggal. Dia kata, saya tak mau jadi dah macam tu. Tuan-tuan, ni kita kata masalah Sayyidina Muhammad, orang yang Tuhan nak pandu dia. Nak pandu dia. Maka tuan-tuan, bila mana kita pasal apa yang menjadikan orang ni terpandu? Sebabnya kerana dia wukuk, dia mengenung dalam diri dia. Bila mana kita mengenung dalam diri kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan jumpa noktah-noktah, titik-titik kekurangan kita. Itulah Islam suruh muhasabah. Kalau kita tak muhasabah diri, kita tak berasa kita kurang. Pasal apa duk main mengaji? Pasal apa duk main kuliah? Pasal apa dengar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Ada kuliah-kuliah kita duk pi sebab kita kata kita kurang. Aku ni ilmu tak apa nak ada. Ni aku nak tambah ilmu ni. No, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hatulah yang menyebabkan duk menolak duk pi kuliah tu. Sebab berasa diri tu tak ada ilmu, diri tu kurang, diri serba kekurangan. Ini kelebihan muhasabah. Sebab itu ulama sebut asy'ur bin naqsi bidayatul kamal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Merasakan diri kurang itu ialah permulaan kesempurnaan. Asy'ur bin naqsi bidayatul kamal. Berasa diri kurang ialah permulaan kesempurnaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang pertama, dia muhasabah diri. Bila dia muhasabah diri, dia akan buat kerja, dia akan beramal amal yang soleh untuk masa lepas dia mati. Di sana banyak orang yang tak pernah muhasabah diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menyebabkan dia tak pernah beramalkan untuk masa lepas dia mati. Saya bersama dengan orang haduk nega di pasar Ramadan. Dia 6 tahun kerja di pasar Ramadan. 6 tahun nega di pasar Ramadan. Dia kata, Ustaz, orang yang nega di pasar Ramadan tu Ustaz tak puasa. Ni bila Ramadan main pula ni kita pergi buat survey, tengok bawa buku nota satu tanya, puasa tak? Puasa tak? Minggu. Dia kata, Ustaz, saya simpulkan break orang kerja di pasar Ramadan tu tak puasa. Kita tak pernah, kita pergi beli ya. Kita tak perlu tanya, abang puasa tak? Teruk sangat tanya macam tu kan. Tuan-tuan, ni kita bimbang ni. Begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang meniaga pasar malam. Ada satu orang kawan saya, dia kerja pasar malam. Dia pun bagi perkara yang sama. Dia ni asal-asal dia
Dia kerja kilang. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dia kerja kilang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak boleh sembahyang. Kilang tu bosnya Cina. Dia kata, saya kalau saya nak sembahyang, saya dalam bilik ayam. Tuan bayang tengok dalam negara kita ni, agama resmi negara-negara ialah Islam, orang Islam tak boleh sembahyang. Kerja dengan Cina, dia sembahyang di bilik ayam. Hapak je dah. Ambil wuduk, sembunyi-sembunyi sembahyang. Lepas tu saya kata, nak kerja lagi ke? Dia kata, Ustaz, pandangan Ustaz macam mana? Saya kata, cukuplah. Alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Dalam Quran, Allah tempelak orang yang kata kerja ni sahaja yang ada, kami tak ada kerja lain. Kerja hak ni kami boleh kerja pun. Allah kata, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah tu luas? Fatuhajiru fiha. Kamu boleh pergi hijrah ke tempat lain cari rezeki di lain pula. Dia pun ambil keputusan, tinggal kerja kilang, dia jual ice blended. Dia kata, pelik Ustaz. Bulan musim hujan pun orang beli ice blended. Kalau segi fikir orang tak belilah hujan, tapi oleh kerana niat dia betul nak cari rezeki yang halal, Tuhan tolong dia. Hang hijrah daripada kerja hang hari tu, lepas tu hang mega jual ice blended, Allah tolong dia. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu saya pun bagi doa kat dia. Doa ni, siapa-siapa amal doa ni, sebelum masuk Jumaat yang akan datang, dia dah kaya. Naklah doa tu. Hari Jumaat, saya bagi doa tu kat dia. Siapa baca Jumaat esok ni, sebelum Jumaat akan datang, kaya siap. InsyaAllah. Lepas daripada salat Sayyidina Muhammad, tapi tuan-tuan kena baca ni dulu. Fatihah 7 kali. Qul Allah 7 kali. Qul Falaq 7 kali. Qul A'udzu Binnas 7 kali. Habis pada tu, tuan-tuan baru baca ni. Allahumma inni as'aluka ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Halim ya Wadud aghdini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. 3 kali. Lepas tu baca pula. Allahumma aghdini bi fadlika amman siwaka wa bi halalika an haramika. Apa? Allahumma aghnini, dia kena hari Jumaat ramai. Allahumma aghnini amman siwaka bi halalika an haramika wa bi fadlika an siwaka. Betul tak? Allahumma aghnini amman siwaka wa bi halalika an haramika wa fadlika wa bi fadlika amman siwaka wa bi halalika. Ambil tak main, dia kena mari Jumaat ya anu. Sambung hak tadi tu. Hak tadi tu Allahumma inni as'aluka ya Ghani ya Hamid. Ni kita baca. Lepas pada tu, lepas 3 kali, kita ambil tu dulu lah. Ambil 3 kali dulu. Nanti kalau jumpa pula saya bagi hak lambung tu. Hak tu kena baca 70 kali. Jadi dia daripada pakai kereta kancil, naik kereta Avanza. Daripada Avanza, pergi kereta pacun 4 roda. Saya kata kaya dah tu. Tuan-tuan. Kawan ni cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia duduk di pasar malam tu. Dia kata tak semayang Ustaz di pasar malam. Dia pernah tanya, pasal apa hang tak semayang? Kawan yang menega tepi dia kata, hang gila nak semayang. Gila nak semayang. Ni, orang macam ni hang nak semayang. Maknanya, mungkin rugilah semayang orang duduk macam tu kan. Yang kedua, tanya pula orang lain pasal apa tak semayang. Kenapa hang tak semayang? Kawan tu jawab, aku bukan tak mau semayang, aku malu. Malu pula. Malu kat siapa? Malu kat kawan hang tak semayang. Kawan tu, kalau dia semayang, kawan tu kata, hang rajin semayang, ada malu kat kawan tu. Tuan-tuan tengok.
Yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad. Dia tanya, pasal apa tak sembahyang? Orang lain pula. Orang tu kata, masalah Sayyidina Muhammad, aku bukan tak mau sembahyang, tapi aku takut orang curi. Nega jual hopok lekor. Takut orang curi. Jawablah depan Tuhan. Kalau Tuhan terima, selesai. Kalau Tuhan tak terima, neraka lah. Tuan-tuan, subhanallah, ni cerita orang yang tak beramal untuk masa lepas mati. Sebab tak pernah muhasabah diri. Tapi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita selalu muhasabah diri, kita akan beramal untuk masa lepas mati. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang paling besar yang kena fikir ialah ibadat kita. Ibadat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita buat tanpa ilmu, Tuhan tolak. Ibadat semua kena buat berasaskan ilmu. Tapi dalam kita duduk mengaji, kita tak jumpa lagi perkara tu dimaafkan. Dalam duduk mengaji, tak jumpa lagi perkara tu. Contoh, saya pernah jumpa orang mayang tepi saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan yang semayang tepi saya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam duk rokok. Dia bangkit, dia baca, dia angkat takbir, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, dia tak terus rokok dengan imam. Akhirnya imam sami Allahu liman hamidah selisih. Baru dia rokok. Imam dah sami Allahu liman hamidah. Saya ingat satgi dia nak tambah lagi satu rakaat. Tengok dia pergi salam dengan imam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu contoh. Dia bila mana kita nak dapat rakaat, kita mesti sempat bersama rokok dengan imam. Sempat bersama tu qadar ataupun mencelusi kita kata subhanallah. Bila duduk sekejap dengan imam tu, qadar kata subhanallah, dapat rakaat. Tapi kalau tak sempat, selisih, tak dapat rakaat, kena tambah lagi satu rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni, kalau dia duduk mengaji tapi tak jumpa lagi bab ni, dimaafkan. Tapi kalau dia tak mengaji sama sekali, sembahyang ikut-ikutan, sembahyang dia reject, Tuhan tolak. Hang jenuh sembahyang, sembahyang Tuhan tak terima. Sebab semua mesti berasaskan kepada ilmu. Buat apa-apa mesti berpandukan kepada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka ilmu ialah merupakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penyempurnaan kepada ibadat kita. Taib. Ibadat pula, dia tak boleh kita berpuas hati dengan takat yang kita duk buat. Dia kena bertingkat. Dia kena bertingkat. Dia kena bertingkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, kita kena menggandakan amal kebajikan dan amal soleh kita. Contoh. Tuan-tuan, AJK masjid lah. Saya duk tengok-tengok, duk renung-renung, duk tanya-tanya. AJK masjid ni khususnya, mereka hak tu kira duit yang paling teruk hari Jumaat sebab duk kira duit RM1. No? Sampai pukul 4 duk kira lagi tak habis duit RM1 tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang kita ni, dulu ni duit kupang. Bila duk buh duit dalam tabung tu, selalu duk bunyi. Buh duit hak bunyi kan. Lah ni duit bunyi tak ada apa ada dah. Duit hak sengak pula. Tapi semua RM1. Kalau boleh 50 sebangat dah sikit, AJK masjid nak kira kan. Kalau belah KL ni, mereka dah ada mesin kira.
Kat kampung tak tahu kita. Tapi memang teruk lah. Itu contoh masyarakat kita yang masih mempertahankan tradisi bagi sumbangan RM1. Tuan-tuan, sebenarnya nak beli syurga ni tuan-tuan, dia kena bagi yang sepadan dengan mahalnya syurga. Mungkin kawan hak bagi RM1 dia kata, Ustaz, RM1 kami ikhlas. Tapi hal lebih kami tak ikhlas. Ni jawapan orang yang tak ada ilmu. Kalau kami RM1 kami ikhlas, kalau RM5 kami tak apa ikhlas, kami bagi hak ikhlas. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kalau kita tak bagi RM5 sampai bila pun kita tak ikhlas. Kalau kita nak ikhlas RM5, kena bagi dulu RM5. Kalau kita nak ikhlas RM5, kena bagi RM5. Baru kita ikhlas RM5. Kalau tidak, kita duduk tahan sekat RM1 lah. Allahumma salli ala sallam. Bila dah kita dah boleh maintain dah RM5. Penat pula. Ini cerita untuk orang ada duit. Sebenarnya masalahnya duit ada tapi duk bagi RM1. Sampailah barang duk naik berpuluh kali dah duk RM1 tu juga. Allahumma salli ala sallam. Sampai boleh penat RM10, sampai boleh penat RM20, sampai boleh penat RM50, sampai tak berasa apa bagi RM1. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni disebut mesti dibuat dengan ilmu. Ada satu orang hamba Allah tu duduk Kuala Lumpur. Duduk Kuala Lumpur ni subhanallah, dia meniaga kecil-kecilan dia. Lah ni orang meniaga pakai online. Tapi dia jual, dia beli, dia jual, dia beli, dia jual, dia beli balik, dia beli, dia jual mahal sikit, dia beli. Allahu akbar. Rezeki dia murah. Saya kata, apa betul rezeki murah? Dia kata, Ustaz ajak ni tu. Ustaz ajak apa? Dulu lepas mengaji kat saya kata, hari Jumaat, masalah Sayyidina Muhammad, bagi sumbangan di masjid duit yang paling besar sekali. Soalan Sayyidina. Waktu kita tengok duit-duit dalam dompet kita, dalam dompet kita tu, soalan Sayyidina Muhammad, ada duit RM1, ada duit RM5, ada duit RM20, ada RM50, ada duit RM100. Bagi RM100. Kalau kita hak 50 banyak, hak 50 paling besar, bagi 50. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau hak 20 besar, bagi 20. Ada satu hamba Allah dia cuba buat. Dia duk jual kuih-kuih ni. Bila mai hari Khamis, masuk duit 100 dia kata ujian betul. Hari lain tak masuk duit 100. Hari Jumaat masuk duit 100. Tuhan nak uji dia. Nak bagi tak bagi? Nak bagi tak bagi? Ni kaedah nak murah rezeki. Buat hari Jumaat. Tuan-tuan, lama-lama biasa bagi duit besar. Pasal kita dapat pulangan, Tuhan tunjuk, tuan-tuan buat 40 hari. Mai bagi di masjid ni, bagi orang masjid seronok sikit. Minggu hak nak mai ni, masalah Sayyidina Muhammad, tu dia duduk 50. Saja-saja. Semangat sikit kira tu. Allahu akbar. Tuan-tuan, subhanallah. Ni saya nak suruh buat, nak bagi kaya. Orang Islam kena kaya. Dia main tuan-tuan. Kita tak tahu duit tetap tanpa terduga-duga. Sebab kita bagi balik kat Tuhan ni. Kita bagi balik pada Tuhan. Ni rumah Allah ni kita bagi balik kat Tuhan. Tuhan bagi balik. Tuan-tuan cuba kira esok ni Jumaat Hanamai ni Jumaat pertama. Tuan-tuan tanda di kalender 40 Jumaat. Pertahankan. Isteri di rumah, masalah Sayyidina Muhammad, kalau ada duit, pas duit kat suami. Tolong bagi Ustaz, duit saya di masjid. Hak ni dalam dompet saya yang paling banyak. Itu contoh saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mesti mempertikatkan amal lepas kita mati. Sebanyak orang dia persiapan sebelum mati. Orang cerdik ialah orang mempersiapkan amalan lepas mati. Hari Jumaat nak main pergi Eropah.
Hari Jumaat tuan-tuan main berubah. Kita Kedah okey sikit. Saya risau tengok di Kuala Lumpur. Banyak ada orang KL duk main cerita. Kami takut nanti bila Jumaat dibuka balik, orang tak main masjid dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami takut nanti bila mana Jumaat boleh buka balik, orang dah tak main masjid. Sebab orang dah biasa tak pergi masjid hari Jumaat. Tuan-tuan, masjid bila pi dia ada bilangan hak boleh masuk. Hak tak boleh masuk, dia suruh balik. Ejeki masjid pun cengih-cengih. Dia buat macam rumah tu rumah dia pula. Rumah tu rumah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada tolak ansok lah. Hambat kasak-kasak. Ada satu tempat tu, orang KL cerita, kena bawa sejadah tu tak apa. Pekat bawa sejadah seorang satu. Tak bawa sejadah, dia suruh balik. Soalan saya nama. Lepas tu pula, sejadah hak gambar Kaabah ya. Tu dia. Agama ni mudah. Mudahkan. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan payahkan. Nabi tak bagi susahkan orang. Soalan saya Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, masalah saya kalau bawa lidak dia tak mau ni. Dia kata sejadah hak ada Kaabah. Balik je kawan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, depa risau orang KL ni. Satu orang kawan saya tu, dia boleh kena tak boleh semayang di Selangor tu, pergi semayang di Terengganu. Rindu nak semayang Jumaat. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang jadi kebiasaan orang KL. Depa bersahaja ya. Kalau kita pi berapa kali masuklah. Ada sana. Duduk di kedai makan, tak rasa apa tak main Jumaat. Ini satu bala dah timpa umat Islam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Yang ada kemahuan berebut pergi masjid awal. Yang malas pergi masjid, tak apa. Dia membiasakan dirinya, tak apa lepas pi, kami tak pi sebab kami tak wajib. Dah kata macam tu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita negeri Kedah ni kita syukur lagi, alhamdulillah. Kita syukur lagi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam situasi ni saya nak tanya. Pukul berapa kita main masjid? Masjid setelah ni di Kulim 1 berapa? 1.22. Banyak orang dia main masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang lah tak boleh main masjid seawal yang sepatutnya. Dalam hadis sebut, siapa-siapa main awal, dia dapat pahala unta. Siapa-siapa lewat sikit akan dapat pahala lembu. Lewat lagi dapat pahala kambing. Lewat lagi dapat pahala ayam. Lagi lewat dapat pahala telur ayam. Memang kita baca Ustaz. Salah Syekh Muhammad. Unta berapa ribu Ustaz? Betul? 15,000. Ni harga kita no. Salah Sayyidina Muhammad. Lembu 4,000. Ke 15,000 kali 4. 15,000 kali 4. Berapa? 60 no. 60,000 ni kalau duit. Sebulan dapat 60,000. Salah Sayyidina Muhammad. Ni kalau duit ni tak kira pahala lagi. Lembu 4,000. Hak besar pi 6,000. 6 kali 4 24. Sebulan 24,000 ni kalau duit. Soalan semua. Kambing 800. 8 kali 4 32. 3,200 sebulan, banyak tak? Ayam
RM4.50. 4 kali 4, RM16. Telur ayam, 2 kupang. Sebulan, 8 kupang. Hak tu yang kita ambil hari Jumaat. Tu tak apa lagi tu. Khatib atas mimbar, main relax ya, tak rasa malu, tak rasa apa. Tu pahala dah tak ada tu. Kalau ada 5-6 pintu masjid, semua malaikat tunggu di tiap masjid tu. Tiap pintu masjid, malaikat nak tulis dia dapat pahala apa. Allahumma salli ala sayyidina. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu khatib atas mimbar, malaikat tutup buku catatan tu. Rekod kehadiran tu. Sebab dia pun dah dengar khutbah juga. Ni tempat berimpun malaikat ni. Malaikat duduk tempat dekat dengan mimbar. Sebab tu tempat yang paling baik hari Jumaat ialah dekat dengan mimbar. Belah kanan. Tempat paling baik. Daripada mula tempat depan mimbar. Lepas tu baru hak belah kiri. So depan. Ni. Siapa duduk tahun ni dekat dengan malaikat. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi hak masuk lepas malaikat dah tutup buku, apa pun tak dapat. Kadang-kadang hak mai tu pakai jubah sorban tu. Tapi tak rasa apa. Patut dia rasa malu. Pasal semua orang pakai tengok dia. Tak dapat apa lah kat jiru. No? Tapi tak berasa. Sebab tak ada ilmu. Tuan-tuan. Jadi berebutlah mai masjid awal. Jangan sampai mati duk maintain 2 kupang. Tuan-tuan, tak ada peningkatan. Pasal tak beramal untuk masa lepas mati. Duk kira sakat dunia ni je. Tak nampak lepas daripada kita mati. Allahu Akbar. Bila dah mati, nak minta dunia mai balik. Mana dah? Ada lagi ke masa nak balik ke dunia? Habis. Tak ada dah. Sebab itu orang mati, masalah Sayyidina Muhammad, perkara yang paling dia nak buat, kalau Tuhan boleh balik, Tuhan boleh bawa balik, dia balik ke dunia balik, yang dia nak buat ialah sembahyang 2 rakaat. Kalau dapat 2 rakaat pun tak apalah. Maknanya tuan-tuan, itulah orang yang cerdik. Orang cerdik ialah orang yang selalu muhasabah diri dan mempersiapkan diri untuk masa lepas mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, inilah kita buat renungan diri sikit. Kita ni nak buat apa bila jumpa Tuhan agak-agak? Nak persembah kat Tuhan ni. Nak beli syurga Allah. Apa kita buat? Hak paling kita bimbang, soalan saya nama, kita ingat kita pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada amalan. Takut-takut bila sampai depan Tuhan, tengok-tengok beg kosong. Tuhan tak terima hak kita buat. Na'udzubillahi min zalik. Tu takut. Sebab itu bila mana kita semayang, ulama-ulama kita ajak, tok guru kita ajak, kita akan baca, kita akan kata sama-sama, taqabbalallahu minkum. Moga-moga Allah terima daripada kamu. Lepas tu kita pakat, ni kata tu imam, taqabbalallahu minkum. Kita pakat kata, minna wa minkum taqabbal ya karim. Harap-harap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan terima juga daripada kamu wahai tu imam, Tuhan terima juga daripada kami. Taqabbal ya karim, tolong terima wahai Tuhan yang karim. Ni sama-sama kita berdoa. Harap-harapnya hak kita duk buat selama ni Tuhan tak reject, Tuhan terima. Harap-harap. Takut-takut balik jumpa Tuhan, tengok-tengok, buka-buka buku kosong. Tuhan tolak hak kita buat. Ni kena muhasabah selalu. Nak tidur malam, fikir, ya Allah Tuhanku. Hei, tidur ni live apa? Tak bangkit dah apa esok. Tuhan, tolonglah terima hak aku buat. Soalan Sayyidina Muhammad. Tolong terima hak aku buat. Ni permintaan seorang hamba. Sebab terima tu duduk kat Tuhan. Semayang, kalau Tuhan tak terima, diangkat naik ke langit, masalah Sayyidina Muhammad. Kalau sembahyang tu Tuhan tak terima, lufat setelah hadis sebut, akan dikonyok-konyok sembahyangnya, kemudian dipunggai di muka orang yang sembahyang. Macam ni hang sembahyang. Harap-harap tak berlaku sembahyang kita macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Harap-harap tak terima sembahyang kita macam tu. Sebab sembahyang ni perkara yang paling besar hak Tuhan. Hak lain, masalah Sayyidina Muhammad tak terbanding dengan sembahyang. Sembahyang hak Tuhan paling besar sekali. Kalau hak dengan Tuhan ni tak selesai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam mana kita nak selesai diri dengan Tuhan? Jadi insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mailah kita pakai fikir hai kita. Tak ada siapa yang boleh fikir hai kita, dia fikir hai dia, kita fikir hai kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak fikir hai kita ni kita. Orang tak fikir hai kita. Sembahyang kita ni kita sendiri fikir. Siapa nak fikir hai sembahyang kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khusyuk ke sembahyang kita? Sempurnakah sembahyang kita? Kita sendirilah fikir. Siapa nak fikir sembahyang kita pula? Kita pun tak ada nak fikir sembahyang dia. Hang sembahyang, hang aku tak tahu sembahyang hang macam mana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, moga-moga kita ialah hamba-hamba terpilih yang Allah pilih untuk menjadi baik dan akan sentiasa mempertingkatkan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita baik, kita buat baik, esok kita buat baik lagi, esok kita buat baik lagi, esok kita buat baik lagi. Sebab ada orang yang dia, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, dia tak kerti nak buat baik. Pelik kan? Tak kerti nak buat baik. Sebab nak buat baik ni, tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ada sempadan kita boleh buat baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan beli sesuatu di kedai, duit lebih kita makan. Contohnya masalah Sayyidina Muhammad, kita makan nasi di kedai, kita bagi RM10, nasi itu harganya RM6.5. Contoh ambil ya, RM6.5, bagi lagi RM3.5. Contoh ambil ya, RM3.5. Contoh tunggu ambil kan. Tuan-tuan, tinggallah RM5 untuk orang belakang. Contoh kata macam ni, RM3.5 saya tak ambil, tapi siapa lepas ni saya sedekah. Contoh pernah fikir macam tu. Banyak sangat kan RM3.5 tuan-tuan? Tak banyak pun. Kawan main belakang, kalau RM3 dia makan RM6, RM3.5, berarti dia bayar separuh daripada yang sepatutnya. Kita dah sedekah kat orang. Tuan-tuan, ni dia panggil kebaikan. Kadang-kadang soalan Sayyidina Muhammad, kita beli barang RM9.9 di kedai. Tuan tunggu juga sen sekupang tu. Tunggu sekupang tu kan? Betul tak? Sekupang tak mau sedekah. Boleh tuan kata, sekupang saya sedekah. Boleh dia kata macam tu? Tak terfikir kan? Biasa duduk biasa. Rugi ke? Masalah saya nak sedekah sekupang. Allah bagi 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa sedekah 1, Allah balas 10. Kita sedekah sekupang, nanti Allah bagi RM1. Allah ganda. Kita kata masalah Sayyidina Muhammad, dia kaya lah Ustaz, dia meninggal, awak tak boleh sedekah pada orang kaya. Mesti sedekah pada orang miskin saja. Tuan-tuan, ni kita kena keluar daripada kotak fikir cara kita. Kita kena fikir cara macam mana kita nak menggandakan amal soleh kita. Untuk kita maju, untuk kita mendapat kebahagiaan, untuk kita beruntung lepas bila kita mati. Allahu Akbar, masalah sana. Itu contoh saya. Ada seorang kawan saya, dia kalau dia pergi beli nasi lemak ke, pergi beli roti canai ke, masalah Sayyidina Muhammad, dia tengok kedai tu ada Cina tak? Ada Cina ada India. Lepas dia bayar, dia kata, India ujung tu saya bayar. Kalau Cina, dia kata, Cina ujung tu saya bayar. Jadi bila Cina tu main, masalah India tu main, kawan hak jual roti canai tu kata, tadi ada haji sudah bayar. Macam mana tanggapan Cina tu? Haji? Tuan-tuan, Cina tu akan berpusing-pusing akal dia. Haji ni siapa?
Orang Islam. Harapan yang mudah-mudahan Allah buka hidayah kat dia. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, masalah saya nak macam tu cara orang fikir macam mana nak menambah kebaikan. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit yang kita dapat malam ini boleh kita amal untuk jadi panduan dalam hidup kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri, mudah-mudahan insya-Allah Allah panjang umur kita, kita jumpa lagi insya-Allah. Moga-moga Allah bagi hidayah pada kita semua untuk meneruskan kehidupan jadi orang baik, insya-Allah. Moga-moga Allah angkat kedudukan kita sampai kita dekat pada sisi dia, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi satu semangat pada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menjalani semua jalan-jalan yang baik, insya-Allah. Moga-moga kita akan jadi orang yang terbaik daripada sehari ke sehari, insya-Allah. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari terbaik kita ialah hari kita mati, insya-Allah. Moga-moga akhir hidup kita ialah husnul khatimah. Moga-moga kita mati, kita dijemput dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana bidatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassul bil haqq, tawassul bis sabr.